salam sejahtera bersama kami lagi di Awani Pagi. Saya Nala Huda bertemankan rakan tugas Afizi Azaman. Dan apabila premis perniagaan mula dibuka dan kompleks beli belah, pasar raya juga mula dipenuhi orang ramai ketika berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ini, tinjauan Astro Awani mendapati rata-rata ibu bapa tidak membantah kerajaan yang bercadang untuk mewartakan larangan membawa anak-anak ke pusat membeli belah ini. Jadi kita ingin tahu apa agaknya risiko sebenarnya COVID-19 ini kepada golongan muda, terutamanya kanak-kanak, kerana sebelum ini kita dimaklumkan risiko ataupun simptom-simptom COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak ini tidak begitu besar kesannya ataupun impaknya tidak betul besar seperti mana yang berlaku kepada dewasa dan golongan yang berusia itu. Tapi pada masa sama ada juga risiko dan juga simptom-simptom tertentu, terutamanya kalau kita lihat laporan sejak kebelakangan ini, terutamanya dari Amerika Syarikat dan juga Eropah, ada yang kaitkan peningkatan kes ataupun simptom-simptom sama seperti penyakit Kawasaki dapat dikesan di Amerika Syarikat, terutamanya di New York dan juga di Lombardy, kawasan paling teruk terjejas di Itali akibat pandemik ini. Jadi kita ingin lihat apa agaknya kaitan antara COVID-19 apabila berlaku ataupun meningkat secara mendadak, ada kaitannya ataupun ada pengesanan kes-kes ataupun simptom Kawasaki ini juga dalam kalangan kanak-kanak. Untuk itu kita akan bercakap bersama Dr. Pravin Sugunan, pakar pediatrik yang sudah bersedia di talian bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Doktor. Terima kasih bersama kami di Awani Pagi untuk ceritakan tentang fenomena penyakit Kawasaki ini dan juga secara umumnya COVID-19 ini kita lihat menyebabkan risiko yang berbeza buat setiap pesakit, terutamanya mengikut usia, dan kami difahamkan kebanyakan kanak-kanak yang positif ini hanya menunjukkan simptom ringan. Jadi boleh doktor jelaskan apa risiko sebenarnya COVID-19 ini kepada kanak-kanak? Ya, sebenarnya COVID-19 secara umumnya hanya menyebabkan gejala yang ringan di kalangan kanak-kanak. Setakat ini di seluruh dunia kita dapati jumlah kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19 kurang berbanding orang dewasa, dan kanak-kanak yang mendapat penyakit COVID-19 pun biasanya bergejala ringan atau ada yang langsung tidak bergejala. Di Malaysia pun setakat ini tak ada laporan kanak-kanak yang mengalami gejala yang serius sampai perlu masuk ke ICU dan sebagainya. Doktor, sejak kebelakangan ini banyak laporan media dari Amerika yang mengkaji sekiranya terdapat hubungan antara COVID-19 dan juga penyakit Kawasaki itu sendiri. Contohnya di New York, kerajaan sedang melihat kepada 100 kes positif COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak yang menunjukkan simptom yang hampir sama dengan sindrom Kawasaki. Dalam pandangan doktor, perlu ke untuk ibu bapa risau ketika ini? Ya, itu sebenarnya satu soalan yang bagus. Kita masih tak berapa pasti sebenarnya apa sindrom yang baru ini. Memang ada laporan satu sindrom yang hampir mirip dengan penyakit Kawasaki dan ada ciri-ciri sindrom kejutan toksik atau toxic shock syndrome yang berlaku di beberapa kanak-kanak di Amerika Syarikat dan juga di UK dan di Eropah. Tapi saya fikir ibu bapa di Malaysia tidak perlu panik pada masa ini, sebab gejala seperti ini, penyakit ini tidak lagi dilaporkan di Malaysia dan di Asia. Tapi kita perlu berwaspada dan kita masih tengah melihatlah dan memerhatikan gejala ini, sindrom baru ini. Dan bercakap tentang sindrom Kawasaki ini, adakah satu penyakit yang sering dikesan di Malaysia ataupun satu kes yang agak jarang berlaku? Secara umumnya penyakit Kawasaki ini memang jarang dilihat di dunia. Kalau di seluruh dunia dalam 100,000 kanak-kanak, mungkin kira-kira 8 orang yang kena penyakit ini. Tapi penyakit Kawasaki lebih sering dijumpai di Asia, terutamanya di Jepun. Dan di Malaysia pun kita memang pernah nampak kanak-kanak dengan penyakit Kawasaki. Di hospital saya lebih kurang 2-3 kanak-kanak akan datang tiap-tiap bulan dengan penyakit Kawasaki. Dan memang kita pernah melihat sebelum bermulanya pandemik COVID ini pun,
memang pernah jumpa Kawasaki di Malaysia. Doktor, mungkin kita nak faham penyakit Kawasaki ni kan, orang mungkin di luar sana masih lagi tak faham apa simptom-simptomnya, gejala awalnya, bagaimana ketika kanak-kanak itu mendapat penyakit Kawasaki, apa reaksi kanak-kanak itu yang mereka akan lakukan. Mungkin doktor boleh jelaskan supaya kita taklah terconfuse dengan jenama Kawasaki motosikal tu dengan penyakit Kawasaki ni. Sekarang doktor boleh jelaskan? Itu sangat penting. So, penyakit Kawasaki lain daripada motosikal. Penyakit ni sebenarnya kita masih tak pasti apa sebenarnya punca penyakit Kawasaki. Tapi gejala dia ada simptom-simptom termasuk demam. So, kanak-kanak akan ada demam yang tinggi selama kurang-kurang 5 hari. Lepas tu ada berlaku inflamasi atau radang pada salur-salur darah di seluruh badan. Dan ini menyebabkan kanak-kanak kadang-kadang ada mata yang merah, kadang-kadang ada bengkak pada kelenjar-kelenjar di leher, ada perubahan di mana mulut, lidah dan tekak nampak merah, bibir kadang-kadang merekah, dan kulit pada tangan dan kaki mula mengelupas. Dan ini simptom-simptom ni yang biasa kita lihat dalam penyakit Kawasaki. Tetapi apa yang paling merisaukan, penyakit ini menyebabkan radang di salur-salur darah seluruh badan termasuk pada jantung. Dan apabila salur darah di jantung ni menjadi radang, kadang-kadang dia menjadi bengkak. Dan ini boleh menyebabkan masalah yang serius dan kadang-kadang membahayakan nyawa, termasuk masalah radang otot jantung dan serangan jantung. Itu kira worst case scenario lah yang menyebabkan kematian. Ya. Kalau tidak dirawat, penyakit Kawasaki ini boleh menyebabkan kematian dalam lebih kurang 1 hingga 2% kanak-kanak. Tetapi bila dirawat dengan ubat, kita gunakan satu ubat yang dipanggil immunoglobulin. Bila kanak-kanak dapat rawatan yang sewajarnya, kebanyakan kanak-kanak akan pulih dengan elok. Dan lepas tu jadi hidup yang normal balik. Jadi doktor, ketika ini ada tak dalam kalangan komuniti doktor yang sedang mengkaji atau menyiasat perkara ini seperti mana yang sedang dilihat di New York dan juga di Eropah, kajian sedang dijalankan untuk lihat sama ada kaitan atau tidak antara COVID-19 dengan Kawasaki ini? Adakah ini juga dipertimbangkan ataupun diambil kira oleh doktor-doktor di Malaysia juga? Ya, memang sejak beberapa minggu yang lepas, bila mula terdapat laporan kes sebegini yang berlaku di UK dan kemudiannya di Amerika Syarikat, doktor kanak-kanak di seluruh dunia termasuk Malaysia pun sudah peka. Dan kita sedang melihat sekiranya terdapat kes-kes seperti ini yang berlaku di Malaysia. Memang doktor-doktor pakar kanak-kanak yang menjaga ICU kanak-kanak, doktor pakar jantung kanak-kanak, doktor pakar jangkitan kuman, semua sedang peka dan kita memang memantau kalau berlaku kes begini. Tetapi setakat ini kes pesakit kanak-kanak yang COVID positif belum ada laporan yang kanak-kanak ini dapat sindrom yang sama di Malaysia. Semua kes yang saya tahu setakat ini dilaporkan di Eropah, di UK dan di Amerika Syarikat. Jadi laporannya ada di UK, Amerika, Itali dan juga Eropah macam doktor katakan tadi. Tapi mungkin ada saranan ataupun nasihat daripada seorang pakar kepada kerajaan dalam usaha kita untuk melihat risikonya kepada penyakit Kawasaki ini. Mungkin doktor ada saranan dan juga nasihat kepada pihak kerajaan ataupun KKM untuk melihat kepada perkara ini? Ya, sebenarnya bagi saya yang penting kita semua boleh memainkan peranan. Semua ibu bapa, semua doktor, seluruh rakyat Malaysia sebenarnya. Kalau kita ada, kalau kita nampak kanak-kanak yang menunjukkan gejala, katakan demam tinggi, ruam atau ada kanak-kanak yang ada sindrom ni yang ada tanda-tanda seperti muntah, cirit. Kalau kita ada kanak-kanak yang tak sihat atau kita risau,
lebih baik kita bawa kanak-kanak tu untuk berjumpa dengan doktor dengan segera atau dapatkan nasihat perubatan dengan segera. Lebih baik kita kesan dan rawat awal berbanding tunggu sehingga kanak-kanak tu menjadi tenat. Ya. Baik, selain itu doktor, kita nak melihat kepada seperti yang saya katakan tadi, berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKPB ini, seperti yang saya kata, semakin ramai yang memenuhi tempat awam, pasaraya dan juga kompleks membeli belah dan sebagainya. Ada yang berpendapat mungkin sudah selamat untuk ibu bapa membawa anak-anak mereka keluar, ada yang berpendapat mungkin belum selamat lagi, dan itu mengikut kepada insentif ataupun pandangan peribadi setiap isi rumah untuk tentukan untuk keluarga masing-masing. Apa pandangan doktor pula dengan PKPB ini, dan juga di negeri Selangor contohnya boleh bawa makan keluar seisi rumah keluarga itu ke restoran dan sebagainya. Adakah ini wajar? Apa langkah-langkah berjaga-jaga yang boleh diambil ibu bapa? Bagi saya, terima kasih. Sebagai doktor kanak-kanak, memang penyakit COVID-19 ni secara umumnya menyebabkan gejala ringan di kalangan kanak-kanak. Tetapi penyakit COVID ni memang boleh menyebabkan sakit yang teruk dan membahayakan nyawa, terutamanya golongan warga tua dan dewasa yang mempunyai penyakit lain seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. So amatlah penting untuk kita cuba mengawal penularan wabak COVID-19, dan cara yang terbaik sebenarnya adalah untuk kita berada di rumah seberapa banyak yang boleh dan kekal selamat. Penjarakan sosial adalah satu-satu cara yang kita ada untuk memerangi wabak COVID, dan memang kalau boleh kita perlu menghadkan pergerakan keluar dan bercampur di khalayak ramai. Memang kita tak boleh menghentikan ekonomi negara untuk tempoh yang lama, sebab itu akan menyebabkan kesan yang buruk dari segi ekonomi dan pendapatan warga Malaysia. Tapi saya fikir bagus kalau kita keluar hanya bila perlu untuk melakukan kerja yang penting, untuk membeli barangan keperluan, dan selain itu seberapa banyak yang boleh kita mengamalkan penjarakan sosial. Dan yang paling selamat sebenarnya pendapat saya adalah kalau kita berada di rumah. Dan ini akan melindungi seluruh warga Malaysia, termasuk golongan warga tua dan yang ada penyakit lain. Selain itu, walaupun COVID-19 tak menyebabkan penyakit teruk di kalangan kanak-kanak, tapi banyak benda lain yang boleh membahayakan kanak-kanak kita. Demam denggi semakin meningkat di beberapa negeri sekarang. Ada penyakit lain seperti TB yang boleh menyebabkan penyakit serius dan kematian di kalangan kanak-kanak. Kemalangan jalan raya, kalau sebelum dan masa PKP dilonggarkan, kemalangan jalan raya semakin meningkat. Dan semua ini kita boleh mengurangkan juga kalau kita mengamalkan langkah berjaga-jaga. Okey, baiklah. Doktor, jangan ke mana-mana kerana kita nak bawakan lagi perbincangan kita ke blok yang seterusnya, kerana banyak lagi yang kita nak tahu mengenai bahaya kanak-kanak ketika krisis COVID-19 ini sedang melanda. Tapi kita nak rehat dulu seketika, kembali selepas ini. Anda masih menonton Awani Pagi hari ini bersama saya Hafiz Azaman bertemankan rakan tugas Naila Huda. Kita masih membincangkan mengenai risiko kanak-kanak ketika krisis COVID-19 ini, dan kita bersama dengan pakar pediatrik Dr. Pravin Sugunan Vasanathan, yang mana kita akan membincangkan mengenai COVID-19 ini. Doktor, saya nak terus saja kepada doktor, iaitu kalau kita lihat sebenarnya kita di Malaysia ada kesan penyakit COVID-19 ketika newborn, bayi yang baru dilahirkan berusia dalam 18 hari ke 18 bulan, saya tak ingat sangat, tapi kita ada laporan itu. Jadi kita nak tahu juga kepada ketika ini krisis ini sedang melanda, mungkin doktor ada nasihat tertentu kepada ibu-ibu yang sedang mengandung sekarang ini. Yalah, ibu mengandung ni dia
satu perkara dia nak kena duduk rumah dan sebagainya, itu dia banyak, ibu mengandung dia banyak ragam dan sebagainya kan, banyak emosional, banyak perkara lah yang perlu kita pertimbangkan, emosi ibu mengandung dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga kita tak nak membahayakan kesihatan ibu dan juga bayi itu sendiri. Mungkin doktor ada nasihat tertentu yang boleh berikan kepada ibu-ibu mengandung di luar sana, dan juga bukan sekadar ibu mengandung tapi para suami juga perlu bertanggungjawab mengenai perkara ini. Mungkin doktor ada perkara yang boleh dibincangkan? Ya, terima kasih. Sebenarnya untuk ibu-ibu mengandung dan ahli keluarga mereka, sama juga. Kalau boleh mengamalkan langkah berjaga-jaga, mengurangkan keluar ke tempat yang sesak di kalangan ramai dan mengamalkan penjarakan sosial, kita dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Setakat ni memang di kalangan wanita mengandung dan bayi baru lahir, ada yang pernah positif dengan COVID-19, tetapi setahu saya kebanyakannya mengalami gejala yang ringan dan dapat pulih dengan elok. Dia sukar dikesan ke atau senang untuk kita kesan, doktor? Minta maaf, kesan apa? Kesan sekiranya ibu ataupun bayi yang baru lepas dilahirkan itu senang atau tak kita nak kesan penyakit COVID-19 ini dalam kalangan mereka? Kalau ada. Ya. Sebenarnya biasanya kita mengesan bayi itu lepas ibu didapati positif. Kalau ibu yang mengandung datang bersalin, kalau dia ada tanda-tanda seperti demam, macam sakit tekak, batuk, sesama atau jangkitan paru-paru, semua ibu yang mengandung ini akan disaring untuk penyakit COVID-19. Dan kalau ibu didapati positif, anak yang lahir itu akan disaring juga. Dan cara kita kesan ibu mengandung yang ada jangkitan COVID ini adalah mengikut gejala mereka. Kalau ada tanda-tanda seperti demam, sesama, batuk, tanda masalah pernafasan, mereka akan disaring. Doktor, saya nak tanya satu lagi. Mungkin sekarang ni COVID-19 kan yang kita dengar banyak kematian yang melibatkan warga tua. Tapi berapa peratus sebenarnya risiko kepada kanak-kanak itu? Kanak-kanak sebenarnya risiko untuk dapat jangkitan yang serius sangat-sangat rendah setakat ini. Di seluruh dunia, mengikut laporan, penyakit kritikal di kalangan kanak-kanak sangat-sangat jarang ditemui. Setakat ini di Malaysia, setahu saya, tak pernah ada kanak-kanak yang COVID positif yang terpaksa dirawat di ICU, yang memerlukan bantuan mesin atau ubat untuk menyokong jantung dan sebagainya. Di Amerika Syarikat, pada laporan jurnal yang terbaru ni, ada 48 kanak-kanak yang masuk ke ward ICU dalam jurnal JAMA. Dan dari 48 tu hanya ada 2 kematian. 2 kanak-kanak yang meninggal. Dan Amerika Syarikat adalah negara yang ada 330 juta penduduk. So kadar kanak-kanak yang mendapat jangkitan yang serius dan membahayakan nyawa sangat-sangat rendah. Begitu juga di seluruh dunia. Agak menakutkan kalau kita lihat beberapa kes positif COVID-19 ini adalah asimptomatik atau tidak menunjukkan simptom. Itu yang membimbangkan sekarang ini, terutamanya kalau contohnya ibu bapa, ahli keluarga membawa penyakit ini pulang ke rumah dan mungkin menjangkiti kanak-kanak tapi tidak dapat nak kesan simptom itu. Terutamanya dalam kalangan kanak-kanak, apa simptom-simptom awal yang boleh kita kesan dalam kalangan kanak-kanak, terutamanya simptom ringan yang mungkin susah untuk kenal pasti? Ataupun doktor, sebenarnya macam kanak-kanak ni kadang-kadang bila dia sakit kan, dia tak reti nak cakap, kata dia sakit dan sebagainya kan. Mungkin ibu bapa boleh tengok reaksi daripada kanak-kanak tu? Ya, betul. Sebenarnya COVID-19 di kalangan kanak-kanak, pengalaman kita, kebanyakan kanak-kanak mengalami gejala ringan dan ada yang tidak bergejala langsung. Dan mereka hanya dikesan sebab ada ahli keluarga yang positif untuk COVID-19 dan usaha saringan tu mendapati kanak-kanak itu positif. Gejala yang kita nampak di kalangan kanak-kanak adalah seperti demam, selsema, batuk dan sakit tekak. Dan ada segelintir yang mungkin ada cirit atau masalah seperti cirit muntah. Tetapi banyak kanak-kanak yang langsung tak ada gejala.
dia hanya didapati COVID positif sebab saringan ahli keluarga. Bagi saya, nasihat saya adalah kalau ada kanak-kanak yang ada tanda-tanda gejala seperti ini, ibu bapa boleh mendapatkan nasihat daripada doktor atau klinik kesihatan. Tetapi kalau kanak-kanak menunjukkan gejala yang serius, seperti demam yang sangat tinggi, susah nafas, kelihatan lesu, cirit dan muntah yang berterusan, atau ibu bapa risau tentang kesihatan kanak-kanak, cubalah dapat bantuan perubatan dengan segera. Kalau ibu bapa risau, elok kalau boleh bawa ke klinik dan hospital berdekatan untuk rawatan. Bagi saya, ibu bapa yang paling mengenali anak mereka. Dan kalau ibu bapa risau, itu adalah cukup sebab untuk mendapatkan rawatan segera. Doktor, dalam masa yang sama juga, saya ada curiosity sikit lah nak tahu kan. Kanak-kanak kenapa risikonya kurang daripada orang dewasa dan juga warga tua mengenai sekiranya dijangkiti COVID-19 ni? Adakah disebabkan oleh antibodinya masih lagi baru ke, ataupun baru develop ke, ataupun ada genetik tertentu ke? Macam mana, doktor? Ada explanation yang... Itu soalan yang baik sebenarnya. Saya pun tak tahu, dan saya fikir di seluruh dunia, jawapan yang jujur adalah doktor masih tak tahu kenapa kanak-kanak mengalami gejala yang ringan berbanding orang dewasa dan orang tua. Ada teori bahawa kanak-kanak ni sentiasa dapat jangkitan virus dan badan dia dah biasa dengan usaha melawan jangkitan virus. So bila dia jumpa dengan virus COVID, dia anggap macam jangkitan virus yang lain dan menunjukkan gejala ringan dan badan dia terus melawan jangkitan tersebut. Tetapi sekarang kita masih sedang mengenali virus dan penyakit yang baru ni. So kita masih perlu berwaspada dan tengok apa yang berlaku. Tetapi kalau boleh mengurangkan risiko jangkitan itu memang yang paling selamatlah bagi saya. Doktor, anda sebagai seorang pakar perubatan juga pakar dalam kesihatan kanak-kanak dan sebagainya, mungkin ibu bapa ada satu-satu perkara yang sukar untuk mengajarkan, nak memahami, nak fahamkan seorang anak-anak, seorang kanak-kanak itu bahawa sekarang ini dunia sedang sakit, bumi sedang sakit, mengalami ada krisis COVID-19 ini. Bagaimana doktor rasakan untuk ibu bapa boleh mengajar anak-anak mereka mengenai norma-norma baharu COVID-19 seperti penjarakan sosial dan sebagainya. Dan ada setengah kanak-kanak ialah ada ragam tertentu, ada yang nak dengar, ada yang tak nak dengar kan. Ada yang kenapa ni kita nak main dengan kawan semua kan. Mungkin bagaimana perkara ini boleh kita lihat, doktor, untuk nak pastikan ibu bapa tu boleh ajar anak-anak mereka norma-norma baharu ketika krisis COVID-19 ini. Ya, itu memang satu cabaran untuk semua ibu bapa termasuk saya. Dan saya fikir cara paling baik untuk mengajar kanak-kanak adalah dengan menunjukkan teladan yang baik. Kanak-kanak selalu tiru gaya ibu bapa mereka. Kalau ibu bapa sering mencuci tangan, mengamalkan penjarakan sosial, mengelakkan keluar rumah tanpa sebab dan sering membersihkan halaman rumah, permukaan-permukaan di rumah, mengamalkan tahap kebersihan diri yang tinggi, kanak-kanak juga akan meniru apa yang dilakukan oleh ibu bapa mereka. Dan kita boleh juga memuji kanak-kanak bila mereka melakukan sesuatu dengan baik. Katakan mencuci tangan, tidak menyentuh muka. Mungkin kanak-kanak yang lebih tua, lebih besar boleh pakai topeng muka bila keluar. Dan bila kita memuji kelakuan yang baik, menunjukkan teladan yang baik, semua ini dapat menggalakkan dan mendorong kanak-kanak untuk mengamalkan norma hidup yang baru dan yang berpatutan. Doktor, nasihat doktor, time ni umat Islam dan juga di Sabah ada Hari Gawai dan Pesta Keamatan, umat Islam nak menyambut Hari Raya Aidilfitri. Nasihat doktor kepada orang awam ketika musim perayaan ini? Memang musim perayaan adalah memang kita semua nak berjumpa dengan ahli keluarga dan orang terdekat. Tetapi yang paling penting sekarang adalah kita cuba memastikan keselamatan dan kesihatan ahli keluarga kita yang tersayang, terutamanya golongan tua. Bagi saya memang mencabar, tetapi mungkin yang paling baik adalah kalau kita boleh mengurangkan
aktiviti sosial yang boleh membahayakan kita dan menyebabkan penularan penyakit COVID. Jadi pada pendapat saya bagus kalau kita boleh mengelakkan kumpulan-kumpulan besar, berkumpul di tempat yang sesak dan kenduri-kenduri dan sebagainya. Saya fikir yang paling baik untuk masa ni adalah kita amalkan penjarakan sosial, kawal penyakit ni dan mengelakkan penularan COVID-19. Terutamanya kita perlu mengelakkan jangkitan ni pada golongan tua dan golongan yang ada penyakit lain. Ya. Sebab mereka yang paling berisiko tinggi. Baik, terima kasih untuk nasihat itu dan bagai pencerahan yang kita dapatkan daripada Dr. Pravin Sugunan merupakan pakar pediatrik, bukan saja menceritakan tentang simptom COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak, apa kaitannya agaknya dengan penyakit Kawasaki dan juga banyak nasihat saranan kepada pihak berkuasa dan juga masyarakat secara keseluruhannya ketika berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi dengan itu kita akhiri Awani Pagi di sini. Banyak perkongsian lagi di astroawani.com anda boleh lihat. Kita akhiri di sini bersama saya Nana Huda. Saya Hafiz Azam. Assalamualaikum. Salam sejahtera.